أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما بنعمة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tamanya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kita modal umur dan waktu yang terluang untuk kita sampai kepada satu bulan yang begitu dinanti oleh ahli mahabbah, orang yang punya perasaan kasih, cinta, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia bulan Rabiul Awal. Macam mana bulan Rabiul Awal ini, setiap orang yang rindukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menanti-nanti, seumpama seorang ibu yang menantikan kelahiran anak daripada kandungannya. Seorang ayah menantikan zuriat kelahirannya, sedangkan zuriat kelahiran ataupun keturunannya itu belum tentu lagi ada jaminan yang menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Belum tentu juga ada jaminan yang akan menjadi taat kepada perintah kedua orang tua. Namun kegembiraan mereka akan terserah dan mereka akan mempersiapkan diri. Mereka akan berbuat sesuatu persiapan untuk menanti kelahiran anak tersebut. Itu sudah pasti. Tetapi bagaimana kelahiran Rasulullah SAW yang telah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana akan menerangkan kegelapan kita itu daripada kejahilan menjadi orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah memutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran serta membawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya lah, sewajarnya lah, dengan kelahiran Nabi itu kita akan bergembira, kita akan meraihkan, kita akan berseronok. Dan memang sewajarnya kita bergembira sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurniaan daripada Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira, yang mana itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala
mengatakan kurniaan Allah itu adalah ilmunya, sementara rahmat itu datangnya daripada Sayyidul Wujud. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Jadi kita mengimbau semula, kalau dahulu-dahulu kala orang-orang terdahulu apabila masuk saja bulan Rabiul Awal, setiap rumah akan berebut-rebut dan mengadakan Maulidur Rasul dengan membaca sirah-sirah Nabi. Dibacakan kitab klasik iaitu kitab Al-Bazanji. Sebagaimana tuan-tuan dan puan mungkin ada yang pernah mendengar bacaan rawi daripada kitab Bazanji. Mungkin ada juga anak-anak muda yang tak pernah dengar bacaan rawi daripada kitab Al-Bazanji kerana kurang sangat diperdengarkan pada hari ini. Inilah amalan orang-orang terdahulu yang mereka itu bergembira di rumah mereka. Lepas satu rumah, lepas satu rumah, sampailah kepada kemuncaknya 12 Rabiul Awal, mereka akan berhimpun sama ada di masjid atau surau untuk menyambut secara besar-besaran keagungan kemuliaan baginda Nabi SAW. Berbeza pada hari ini, rumah tidak lagi diisi dengan majlis salawat. Rumah tidak ada lagi rahmatnya turun, kerana keyakinan umat pada hari ini telah pun terhakis. Rumah menjadi tempat tontonan TV, baik dengan hiburannya, dengan sukannya, dengan berbagai-bagai lagi. Menjadi tempat gelap, ketawa hilai. Satu sisi rumah tidak lagi disebut nama Rasulullah SAW di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana Allah nak menurunkan rahmat di dalam rumah kita? Berbeza orang-orang dahulu. Hatta pun kalau kita melihat surau-surau, masjid-masjid dahulu kala seringkali mengadakan majlis selawat, disebut nama Rasulullah kerana keyakinan mereka itu Rasulullah itu pembawa rahmat, makhluk yang paling agung yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pada hari ini masjid, surau, seumpama surau yang ada pada kita hari ini, suraunya mewah, suraunya cantik, mana majlis selawatnya tidak dihidupkan lagi. Sedih Nabi melihat keadaan begini, tuan-tuan. Sedangkan keuangan kita cukup menunjang, bukan saja tahun-tahun. Hari Jumaat saja kutipan kita berapa? Tanya pada EJK surau ni, berapa kutipan Jumaat? Tetapi mereka begitu taksir, memegang amanah daripada Allah untuk menghidupkan rumah Allah ini dan mengajak orang ramai sama-sama dapat manfaatnya. Jadi tadi sempat belajar di luar, tadi saya baca satu-satu jadual, tak penuh, tak ada majlis ilmu di sini. Mana mungkin orang nak hadir? Tak hidup majlis selawat, tak ada. Kalau dulu tu minggu pertama dihidupkan majlis selawat, kali ini tak ada lagi dah. Dan orang-orang dahulu begitu yakin kerana Nabi SAW itu walaupun telah wafat, baginda Nabi mengatakan hayati khairul lakum tahiddisuna wa yuhaddisu lakum. Hidupku baik untuk kalian, kalian boleh bertanya dan aku juga boleh berbicara dengan kalian. Wa wafati khairul lakum, dan wafatku juga baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malakum, setiap amalan kalian akan dibentangkan di hadapan aku. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi wa ma ra'aitu min syarri astaghfartullaha lakum. Dan seandainya aku melihat amalan kalian itu baik, aku akan memuji Allah. Tetapi seandainya amalan kalian buruk, maka aku akan beristighfar kepada Allah agar Allah mengampunkan kalian. Agak-agak macam mana Nabi lihat amalan kita. Yang bulan kelahiran Nabi, rumah kita yang penuhnya dengan bola sepak,
penuh dengan gustinya, dengan hindustannya, dengan cerita daripada baratnya yang separuh boger. Tidak lagi hidup majlis salawat seumpama orang-orang terdahulu. Suraunya begitu juga, dengan fasiliti yang menunjang, dengan airconnya, kipasnya, karpetnya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi tak hidup majlis di dalam rumah Allah sendiri. Begitu sedih. Pada hari ini kita melihat satu persatu terhakis amalan-amalan orang-orang soleh terdahulu. Inilah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemegang amanah masjid dan surau. Ingat, kalian sebagai pemegang amanah, kalian sebagai orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimarahkan rumah Allah ini, tetapi kalian tidak menghidupkan. Saya teringat kalau dulu di tempat saya ada salah seorang imam yang bernama Haji Syadri. Begitu tegas, subuh saja dia tanya mana EJK, mana EJK masjid. Macam tu baru layak jadi EJK. Bukannya sekadar jadi EJK saja, rumah Allah dia tak datang, itu tak layak. Itu sepatutnya berhenti, jangan jadi EJK kalau macam tu. Itu sebab saya tak ambil amanah ini tuan-tuan sebagai imam ratib di surau ini. Hanya sebulan sekali saja. Apabila pihak jawatan agama Islam wilayah beritahu untuk jadi imam ratib, saya tolak. Kerana tugas itu berat, mesti berada di surau setiap waktu. Dan saya katakan hanya pada minggu kedua sebulan sekali saja saya sambung hadir. Kerana begitu berat amanah itu nak kita pikul. Bukan mudah. Kita berani nak jadi AJK, tapi rumah Allah kita tinggalkan. Macam mana nak jawab dengan Allah esok? Allahu Rabbi. Ini pesanan untuk mereka yang memegang amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalian akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jangan rasa mudah untuk memegang satu amanah itu, sedangkan Allah memberi amanah itu kepada langit, gunung, bukit bukau, semua menolaknya kecuali manusia yang sanggup memikul amanah tersebut. Manusia berani nak memikul amanah tersebut, sedangkan amanah itu begitu berat untuk kita pikul. Kalau kita tidak benar-benar beramanah dan menjadikan tempat surau itu majlis ilmu, majlis salawatnya, majlis zikir, dan mengajak orang ramai sebagaimana yang dihidupkan oleh orang-orang terdahulu. Lihat saja surau-surau di kampung, lihat saja amalan-amalan mereka hidup kerana ada rohnya. Ini tak ada roh mati. Yang cantiknya karpet, surau, aircon, sejuk, Allahu Rabbi. Itu tidak memadai. Apa guna dengan kemewahan yang ada tetapi mati tidak ada gunanya. Saya peringatkan kepada mereka yang memegang amanah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Kerana kalian semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan setiap apa saja perlakuan kalian semuanya akan tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita tidak akan mampu menjawabnya satu persatu. Begitu juga bagi saya sebagai dai, sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Kalau saya tidak berkata di atas kebenaran, mulut saya akan dikekang dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, bukan mudah menyampaikan ilmu. Bukan boleh kita menyampaikan ilmu pilih-pilih kasih, tidak. Kita bercakap atas kebenaran. Kerana ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Nasihat. Dan ia merupakan sesuatu yang pahit untuk ditelan, seumpama ubat. Kalau dulu kan, di zaman, siapa ingat dulu waktu berkhatam dulu, ataupun ketika jatuh basikal, jatuh main bola, kalau dulu orang pakai ubat 3 senapak, ingat tak?
Yang apabila kalau luka tangan tu disapu, pedih sangat. Sebab ada luka. Bila dia letak ubat tu, pedih. Tetapi kalau ubat tu diletakkan daripada tangan yang sihat, tidak ada luka, itu tidak rasa pedih. Macam tu kalau hati kita ada penyakit, dengar nasihat tak seronok. Dengan nasihat kita rasa tersinggung. Dengan nasihat hati kita sakit. Memang nasihat itu begitu. Katakanlah yang benar walaupun pahit kepada siapa sekalipun. Dan ini juga akan dipertanggungjawabkan kepada para dai, kepada saya sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak kamu sampaikan kebenaran yang kamu melihat kemungkaran itu berlaku di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu mendiamkan diri? Apakah kerana mempertahankan sedikit imbuhan, takut diberhentikan penceramah? Sampai tak berani dan bercakap kebenaran? Tidak. Baginda Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kerana yang memberi rezeki itu ialah Allah. Yang memanjangkan umur kita ialah Allah. Bukannya manusia yang kalian takut benar-benar untuk mengatakan sesuatu kebenaran yang pahit untuk ditelan. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Makkah Mukarramah ke Madinah Munawwarah, yang pertama sekali yang diungkapkan oleh lidah mulia junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan jamulah makan, wasilul arham, hubungkanlah hubungan silaturahim, wasallu bil laili wan nasi niyam, dan dirikanlah solat malam ketika orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kalian akan masuk syurga dengan selamat. Tiga yang Nabi sebut, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, sebarkan salam, jamulah makan, hubungkan silaturahim. Itu sebab saya katakan surau-surau, buat satu majlis. Bila ada majlis, orang berhimpun, tersebarnya salam, masing-masing menjawabkan, memberi salam, Assalamualaikum. Yang seorang lagi jawab, Waalaikumsalam. Dijamu makan kepada orang ramai. Apa guna duit dalam peti itu? Jamu makan kepada orang ramai. Kemudiannya, hubungkan silaturahim. Bila kita berhimpun, terhubunglah hubungan silaturahim. Boleh berkenal-kenalan sambil makan. Itu yang dibuat oleh orang terdahulu. Hari ini surau tak ada. Terus terang saya katakan, saya menyampaikan khutbah tazkirah Jumaat di mana-mana, masjid, surau. Hanya surau ni saja tak pernah bagi makan pada asatizah imam-imam tadi. Pisang pun tak ada. Tak maaf saya kata. Kerana tak memuliakan tetamu, padahal mereka yang jemput. Begitu roketnya surau ni nak bagi makan pada imam-imam yang dijemput, tak pernah. Saya cakap terus terang, dulu air ni pun tak ada, saya komplain pun ada. Terus terang saya katakan, apa guna kalau tak berani nak jamu makan, tak memuliakan tetamu? Bukan nak suruh kita memuliakan kita, tidak. Sekurang-kurangnya fikirlah ustaz-ustaz yang datang, imam-imam yang datang daripada jauh, jamulah mereka sedikit makanan. Kemudiannya ajak EJK duduk sekali. Sampai sekarang pun saya tak kenal siapa EJK. Yang saya kenal ini biasa saja seorang je saya kenal. Lain tak mana. Patutnya berhimpun, boleh kita bersilaturahim, boleh kita bertukar pendapat. Itu sepatutnya. Ini yang kita buat di mana-mana masjid, di surau-surau yang lain. Cuma surau ni saja tak ada. Lepas bayar salam balik. Saya pun tak kenal siapa. Tak maaf, terang saya kata tetap. Agar kita ingat, macam mana nak terhubung silaturahim? Tak terhubung, tak boleh kita berhubung silaturahim. Orang-orang dulu erat silaturahim.
Saya dengan masjid surau lain, saya kenal ini JK-nya, ini setiausaha ini pengurusinya. Oh ini siapa dia? Sini saya tak kenal, yang saya kenal Mokhtar seorang saya bagi bilang. Dia yang berat. Tak maaf saya cakap terang-terangnya surau. Nampak saja mewah, nampak saja gah. Sepatutnya boleh jamu jemaah semua ni makan. Boleh jamu jemaah ni makan, saya katakan. Tapi kita tak buat. Kita tahu tolak tabung, minta duit dan keluar tak berani. Jamu orang makan. Baru terhubung silaturahim lepas main Jumaat, orang semua berkumpul makan. Sambil bertanya, abang kerja mana bang? Abang asal mana bang? Rupa-rupanya satu kampung. Macam tu sepatutnya. Tapi tak hidup dalam surau ni, tak hidup saya kata. Satu masjid, saya pergi Masjid Ibn Sina di Taman Tasik di Tiwangsa. Dia kata, hidupnya mereka terjamu orang makan semua. Akhirnya bersembang satu kampung rupanya saudara, baru tahu. Macam tu sekali terhubungnya tentang asbab daripada rapatnya hubungan. Itu 3 hablum minan nas tu yang Nabi tekan, yang Nabi suruh kita buat, tapi kita tak buat. Yang terakhir barulah hablum minallah. Solat malam ketika orang lain tidur, Nabi menyuruh kita menghubungkan silaturahim. Atau kita pun tak kenal, duduk sebelah-sebelah satu sama kita kenal. Macam mana nak kenal? Sebab lepas ni masing-masing bersurai balik. Minggu depan datang balik. Minggu depan tu gila. Tak kenal pun. Tak tahu nama pun seorang. Sebab kita tidak mengimarahkan. Kita sebagai orang yang memegang amanah tidak mahu menghidupkan satu budaya yang menghimpunkan orang ramai agar mereka itu mesra, agar mereka itu ada hubungan antara satu sama lain. Ingat, EJK surau nak terima-terima, tak nak terima terpulang. Saya hanya menyampaikan. Kadang-kadang kita tengok kutipan duit itu bukannya sikit, banyak. Ini Seri Harta Mas, bukannya di kampung. Kalau kampung dia orang letak duit 20 sen, 50 sen, sini 10 ringgit, ada 50 ringgit, 100 pun ada. Tapi kita begitu susah nak mengeluarkan untuk kebaikan orang ramai. Buat satu majlis, jemput orang ramai. Sepatutnya setiap minggu kita membalas jasa Nabi SAW yang telah memberi kepada kita rahmat, yang telah memberi kepada kita satu nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan Islam. Mana mungkin kita menjadi orang Islam kalau tidak diutuskan Rasulullah kepada kita? Mana mungkin kita menjadi orang beriman kalau tidak diutuskan Rasulullah SAW? Jadikan surau ini untuk satu wasilah untuk orang dapat mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat orang memuji Rasulullah, dapat orang mengagungkan Rasulullah. Siapa kata tak boleh puji Rasulullah? Allah sendiri yang memuji Rasulullah. Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhlah engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kalau Allah pun memuji Rasulullah, Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi, lebih lagi untuk kita berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidupkan budaya ini sebagaimana budaya orang-orang terdahulu yang mereka tahu memanfaatkan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah bagi kita kehidupan yang mewah, kehidupan yang panjang. InsyaAllah apabila hidup orang ramai akan hadir penuh. Subuh penuhnya kita, subuh. Maghrib ramai. 1 sah, 2 sah, 3 sah. Kita jangan salahkan orang ramai yang tak hadir. Majlis ilmunya tak ada. Tak ada kebaikannya, orang lari masjid lain, orang lari surau lain. Sebab ada manfaatnya. Kita jemput para ulama di masjid lain dan sebagainya. Orang lain lari, tak nak datang sendiri surau dia. Sebab surau dia mati, surau dia tak hidup. Ini sepatutnya kita ambil berat. Ini sepatutnya menjadi satu pengajaran kepada kita. Bukan mudah untuk memegang satu tampuk amanah.
amanah ini. Sampai sekarang pun saya tak kenal siapa imam Masjid Surau ni. Siapa imam sini? Tak tahu mana satu imam. Saya tak pernah jumpa. Dah lama dah saya datang sini tak pernah jumpa pun. Sebab lepas ni salah balik itu. Macam tukang lah, saya ni macam tukang. Tukang lah, dipanggil, betulkan kipas, betulkan lampu, betulkan apa yang rosak. Dah habis selesai kerja, ambil sampul, balik. Macam tukang. Dia jadikan dai ini sebagai tukang saja. Tukang baca khutbah, tukang menyampaikan tazkirah, tukang menjadi imam. Ini yang tahu. Sepatutnya kita ni bukan tukang. Kita nak menghimpunkan manusia agar mereka itu ada hubungan sesama insan, erat hubungannya. Moga-moga lepas hari berawal ni kita berubah. Yang pertama nak berubah surau, kena berubah dulu, baru orang lain boleh berubah. Kalau surau pun tak berubah, mana mungkin orang lain untuk berubah. Kerana perhimpunan di dalam surau bukan untuk sembahyang saja. Sini pun boleh buat pusat-pusat aktiviti yang lain. Surau kami, cuti sekolah, kami panggil anak-anak, budak-budak semua buat homework dekat surau. Lepas tu sembahyang berjemaah, kita jamu makan. Macam tu hidup surau. Kemudian ada satu lagi, dia buat pelanggar futsal, budak-budak main futsal kat sana. Azan saja panggil, oi, sembahyang. Hidup. Ni tak ada, tak hidup gitu. Sebab kita tak tahu macam mana nak cari satu alternatif dan mengajak orang ramai. Bukan sekadar untuk sembahyang, untuk ibadat, lepas sembahyang balik, bukan sekadar itu. Tak ada terhubungnya hubungan silaturahim antara kita sesama jemaah. Tak kenal, tak tahu. Saya pernah tengok abang, tapi tak pernah dah tahu nama abang. Terus terang, secara jujur saya kata, tak pernah tahu. Kecuali kalau kita duduk sama-sama makan, tanya abang asal mana. Sebenarnya itu yang sepatutnya nak kita hidupkan dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Nabi begitu rindu kepada kita. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, tuba, beruntunglah liman ra'ani wa amana bi marratan. Beruntunglah bagi mereka yang melihat aku dan beriman kepada aku. Tetapi Nabi mengatakan sebanyak 7 kali, watuba, 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 beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah liman lam yarani wa aman bi sam'i marratin. Barang siapa yang tak pernah melihat aku tetapi dia beriman dengan aku, gitu. Dan Nabi terlalu rindu nak bertemu dengan kita. Nabi mengatakan, wadattu ani ikhwani, aku ingin bertemu dengan saudara-saudara. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanu, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, antum ashabi, kau itu sahabat aku. Jadi siapa saudara Nabi? Maka Rasulullah mengatakan, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tak pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku. Nabi rindu nak bertemu dengan kita. Cukup itu. Apakah kita tak ada perasaan rindu dengan Rasulullah SAW? Tak ada keperasaan sedikit pun rindu kepada Nabi SAW. Sehingga kan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, aku senantiasa mendoakan umatku agar mereka itu memberi dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan Nabi hampir wafat pun masih Nabi memikirkan tentang umatnya. Hidup Nabi, wafatnya Nabi, hanya memikirkan tentang umatnya. Sampailah hari akhirat besok, hanya nak menyelamatkan umatnya daripada terjerumus ke dalam api neraka. Kerana Nabi SAW tidak reda seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi mendoakan Sayyidina Aisyah, ya Allah, aku ampunkan dosa Aisyah yang lalu, akan datang, yang tersembunyi dan juga yang terang-terang. Melompat Sayyidina Aisyah bertemu peha dengan mukanya. Engkau seronok wahai Aisyah, kata Nabi. Macam mana tak seronok? Doa daripada engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi inna hadha da'wati li ummati fi kulli salat. Itulah doaku untuk umat-umatku. Kita belum lahir pun Nabi dah doakan kita. Bayangkan
Tak ada perasaan kasih rindu kita kepada Nabi SAW. Jangan kita kecewakan Rasulullah SAW. Jadi pada hari ini saya ingin menjemput sekalian yang berkelapangan. Pada besok hari saya akan ada satu kursus sifat solat Nabi yang sahih mengikut mazhab Syafi'i di Surau Al-Falah, Taman Cempaka Ampang. Bermula daripada 9 pagi hingga waktu zuhur. Kita akan ada jamukan makan. Kita buat, saya akan bentang lebih 300 slide agar kita itu tahu macam mana yang dikatakan salu kama ra'aitumuni usolli. Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersolat. Macam mana takbirnya Nabi dengan menghadap kiblat. Tadi pun saya nampak ada yang takbir menghadap telinga. Itu salah. Nabi takbir angkat dengan menghadap kiblat, bukan menghadap telinga. Itu sebab dalam satu hadis Nabi mengatakan 60 tahun solat tapi satu pun tak diterima oleh Allah. Macam mana iftirashnya Nabi, macam mana tawaruknya Nabi, macam mana qiyamnya Nabi. Ini yang perlu kita pelajari agar solat itu bukan ikut-ikutan tetapi berdasarkan kepada ilmu, agar kita itu tidak rugi di akhirat nanti. Jadi saya jemput pukul 9 pagi di Surau Al-Falah, Taman Cempaka Ampang, pukul 9 sehinggalah waktu zuhur. Kemudian pada 12 di surau kami juga pada pukul 9 pagi kita buat pengurusan jenazah untuk wanita yang saya jemput Ustazah Fatimah daripada Perak untuk mengendalikan, kerana kita kesian. Ada dulu tu seorang ibu yang meninggal pada malam harinya. Pagi besok surau ambil 8.30 nak bawa ke surau, nak diselenggarakan, nak dimandikan, dikafankan. Dia ada 6 anak perempuan. Disebabkan tukang mandi ada urusan lain, akhirnya terbujurlah mayat ibunya sampai 12 tengah hari. Belum ada siapa yang menguruskan. Ni 6 anak perempuan nak buat apa? Tak belajar ke? Ingat, kita daripada kecil mak kita mandikan kita, ayah kita mandikan kita, pakaikan kita baju. Takkan sekali pun tak boleh kita mandikan ayah dan mak kita dan pakaikan mereka baju ketika mereka mati. Sekali pun tak boleh ke? Sedangkan selama kita kecil sampai kita pandai, mereka lah yang mandikan kita, mereka lah pakaikan baju kita, pakaian kita. Kita sekali pun tak boleh. Habis semua kita swastakan pada masjid dan surau. Allahu Rabbi, fikirkan. Sedih, terbujur mayat kedua orang tua kita, sampaikan anak pun tak boleh dan mengimami ayah dan ibunya sendiri. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga apa yang saya sampaikan